Salam sejahtera dan salam bahagia pelajar-pelajar sekalian. Apa khabar anda di sana? Saya Cikgu Siva Ramana akan mengajar subjek ekonomi untuk subtopik seterusnya. Pengenalan kepada ekonomi. Unit 4. Masalah asas ekonomi bagi setiap sistem ekonomi. Pelajar-pelajar sekalian, kalau kita melihat kembali sejenak kepada apa topik yang telah kita pelajari pada unit ketiga, saling kaitan dalam unit keempat. Ini kerana dalam unit ketiga, cikgu telah memberikan pendedahan bagaimana sistem ekonomi yang dipraktikan di dalam negara kita dan juga di negara luar. Dalam unit ini, cikgu akan memberikan bagaimanakah masalah asas ekonomi diselesaikan bagi setiap unit ekonomi tersebut. Sebelum cikgu memberikan pendedahan yang lebih mendalam untuk topik ini, mari kita lihat kata kunci utama untuk subtopik 4. Masalah asas ekonomi terbagi kepada 4. Apa yang hendak dikeluarkan? Merujuk kepada jenis barang. Berapa yang hendak dikeluarkan? Merujuk kepada unit atau output. Masalah ketiga adalah bagaimana hendak dikeluarkan. Cara pengeluaran iaitu sama ada intensi buruh atau modal yang dipilih. Dan masalah terakhir iaitu untuk siapa hendak dikeluarkan bagi setiap sistem ekonomi merujuk kepada pembeli sama ada melalui agian pendapatan atau kuasa beli. Pelajar-pelajar sekalian, sama seperti ciri-ciri ekonomi bagi setiap sistem ekonomi, anda mengingati setiap ciri tersebut. Sama juga untuk masalah asas ekonomi, pelajar-pelajar perlu mengingati 4 kata kunci tersebut. Sekali lagi, kata kuncinya adalah apa yang hendak dikeluarkan, berapa hendak dikeluarkan, bagaimana hendak dikeluarkan, dan untuk siapa hendak dikeluarkan. Sekarang, cikgu akan terangkan bagi setiap sistem ekonomi berdasarkan kepada 4 masalah asas ekonomi tersebut. Sistem ekonomi kapitalis. Apa yang hendak dikeluarkan? Cara penyelesaian. Berdasarkan permintaan, sekiranya permintaan tinggi, maka pengeluaran akan ditingkatkan oleh pengeluar. Sudah pasti, barang yang tiada permintaan tidak akan dikeluarkan. Unit ekonomi yang terlibat atau membuat keputusan adalah firma atau pihak swasta. Masalah asas ekonomi yang kedua. Berapa yang hendak dikeluarkan? Cara penyelesaian berdasarkan mekanisme pasaran. Unit ekonomi yang membuat keputusan adalah firma dan pihak swasta. Masalah asas ekonomi yang ketiga, bagaimana hendak dikeluarkan? Iaitu cara pengeluaran sama ada intensi buruh atau modal yang dapat mencapai objektif iaitu meminimumkan kos dan memaksimumkan untung. Sudah pasti, di antara intensi buruh atau intensi modal, yang dipilih adalah yang dapat meminimumkan kos dan memaksimumkan untung. Unit ekonomi yang terlibat adalah firma dan pihak swasta. Masalah ekonomi yang terakhir, untuk siapa hendak dikeluarkan? Cara penyelesaian melalui agian pendapatan atau dipanggil kuasa beli. Dalam bahasa Inggeris dipanggil purchasing power ataupun dipanggil buying power. Untuk mereka yang mampu beli sahaja barang dalam sistem ekonomi dikeluarkan, maka sudah pasti golongan berpendapatan tinggi dapat menikmati jumlah barang yang lebih banyak berbanding golongan miskin kerana pendapatan dan kuasa beli. Unit ekonomi yang terlibat adalah firma atau pihak swasta. Pelajar-pelajar sekalian, begitulah masalah asas ekonomi untuk sistem ekonomi yang pertama, iaitu pasaran bebas ataupun dipanggil kapitalis. Mari kita lihat bagaimana sistem ekonomi perancangan pusat pula menyelesaikan masalah asas ekonomi tersebut. Masalah asas ekonomi, apa yang hendak dikeluarkan? Cara penyelesaian untuk semua masyarakat berdasarkan keperluan majoriti penduduk.
Unit ekonomi yang membuat keputusan adalah kerajaan sepenuhnya. Maka, tiada kebebasan pada firma dan pengguna. Masalah asas ekonomi yang kedua adalah berapa yang hendak dikeluarkan. Cara penyelesaian berdasarkan sistem perancangan yang ditetapkan oleh kerajaan. Contohnya, bancian. Unit ekonomi yang membuat keputusan adalah kerajaan sepenuhnya. Masalah yang ketiga iaitu masalah asas ekonomi bagaimana hendak dikeluarkan. Cara penyelesaian adalah cara pengeluaran iaitu sama ada intensi buruh atau modal dipilih. Sudah pasti dalam sistem ekonomi perancangan pusat, intensi buruh diutamakan bagi mengelakkan pengangguran. Unit ekonomi yang membuat keputusan adalah kerajaan sepenuhnya. Masalah asas ekonomi yang terakhir adalah untuk siapa hendak dikeluarkan. Cara penyelesaian, sistem catuan bagi memastikan kesamarataan. Unit ekonomi yang membuat keputusan adalah kerajaan sepenuhnya. Tujuan, kebajikan masyarakat dan keperluan semua. Pelajar-pelajar sekalian, kita telah lihat dua sistem ekonomi bagaimana mereka menyelesaikan masalah asas ekonomi, iaitu pasaran bebas dan perancangan pusat. Sekarang, mari kita lihat bagaimana sistem ekonomi campuran menyelesaikan masalah. Sistem ekonomi campuran. Apa yang hendak dikeluarkan? Cara penyelesaian untuk barang swasta dan barang ekonomi. Berdasarkan permintaan dalam pasaran. Sekiranya permintaan tinggi, pengeluaran akan ditingkatkan oleh pengeluar. Cara penyelesaian untuk barang awam. Kerajaan terlibat. Sudah pasti, barang yang tiada permintaan tidak akan dikeluarkan, maka masalah ini dapat diselesaikan. Unit ekonomi yang membuat keputusan adalah firma atau pihak swasta dan kerajaan. Masalah asas ekonomi kedua, berapa yang hendak dikeluarkan? Cara penyelesaian berdasarkan mekanisme pasaran. Cara penyelesaian untuk barang awam ditentukan oleh kerajaan. Sama seperti apa yang hendak dikeluarkan, unit ekonomi yang membuat keputusan adalah firma atau pihak swasta dan kerajaan. Masalah asas ekonomi ketiga, bagaimana hendak dikeluarkan? Cara penyelesaian, cara pengeluaran iaitu sama ada intensi buruh atau modal akan dapat mencapai objektif, iaitu meminimumkan kos dan memaksimumkan untung bagi sektor swasta. Tetapi, campur tangan kerajaan wujud, di mana kerajaan campur tangan dalam mengeluarkan barang awam melalui intensi buruh. Maka, melibatkan firma, pihak swasta dan kerajaan sebagai unit ekonomi dalam menyelesaikan bagaimana hendak dikeluarkan. Masalah yang terakhir iaitu untuk siapa hendak dikeluarkan, diselesaikan melalui agian pendapatan atau kuasa beli bagi barang swasta. Barang swasta dikeluarkan untuk mereka yang mampu beli. Maka sudah pasti, golongan berpendapatan tinggi menikmati jumlah barangan yang lebih banyak berbanding golongan miskin kerana pendapatan dan kuasa beli. Tetapi, masalah ini dapat diselesaikan untuk barang awam kerana barang awam dikeluarkan oleh kerajaan untuk semua orang bagi tujuan kebajikan masyarakat. Unit ekonomi yang terlibat adalah firma atau pihak swasta dan kerajaan. Pelajar-pelajar sekalian, kita telah melihat 3 jenis sistem ekonomi, iaitu pasaran bebas, perancangan pusat dan juga sistem ekonomi campuran. Dan yang terakhir, kita akan melihat sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam. Masalah asas ekonomi, apa yang hendak dikeluarkan, diselesaikan berdasarkan permintaan dan hukum syarak. Cara penyelesaian, kerajaan akan mengeluarkan barang awam. Sudah pasti, barang yang tiada permintaan tidak akan dikeluarkan, maka masalah ini dapat diselesaikan.
Unit ekonomi yang terlibat sama seperti sistem ekonomi campuran, iaitu firma atau pihak swasta dan kerajaan. Masalah kedua, berapa yang hendak dikeluarkan? Diselesaikan melalui berdasarkan mekanisme pasaran yang berlandaskan hukum Islam, di mana pembaziran tidak dibenarkan. Kerajaan mengeluarkan barang awam dan unit ekonomi yang terlibat untuk masalah ini adalah firma, pihak swasta dan kerajaan. Masalah seterusnya adalah bagaimana hendak dikeluarkan. Cara penyelesaian adalah cara pengeluaran, iaitu sama ada intensif buruh atau modal yang dapat mencapai objektif, iaitu meminimumkan kos dan memaksimumkan untung untuk barang swasta. Tetapi kerajaan turut campur tangan dalam pengeluaran ini, iaitu bagaimana hendak dikeluarkan. Kerajaan memilih intensif buruh. Sekali lagi, sama seperti masalah asas yang lain, unit ekonomi yang terlibat firma atau pihak swasta dan kerajaan. Masalah yang terakhir, iaitu untuk siapa hendak dikeluarkan, diselesaikan melalui agian pendapatan atau kuasa beli untuk sistem ekonomi Islam. Untuk mereka yang mampu beli, tetapi konsep keadilan diutamakan. Kerajaan campur tangan bagi memastikan kebajikan masyarakat terjamin. Zakat dikenakan untuk membantu golongan miskin. Unit ekonomi yang terlibat adalah firma atau pihak swasta dan kerajaan. Pelajar-pelajar sekalian, kita telah melihat 4 contoh sistem ekonomi dengan 4 masalah asas ekonomi tersebut, iaitu dikaitkan apa, berapa, bagaimana, untuk siapa, dikaitkan dengan sistem ekonomi, pasaran bebas, perancangan pusat, campuran dan Islam. Cikgu berharap anda dapat kaitkan kedua-dua konsep ini dengan lebih mendalam. Sekarang mari kita lihat bagaimanakah campur tangan kerajaan wujud dalam sistem ekonomi, di mana cikgu telah tunjukkan beberapa contoh bagaimana kerajaan wujud dalam campur tangan. Bagaimana campur tangan kerajaan wujud dalam sistem ekonomi? Terdapat 3 cara bagaimana kerajaan boleh campur tangan: undang-undang dan peraturan, upah minimum, kawalan harga barang. Di antara contoh undang-undang dan peraturan yang dipraktikkan di Malaysia sebagai contoh penguatkuasaan Akta Kawalan Harga dan Anti Percantuan, penguatkuasaan skim kawalan harga musim perayaan, penguatkuasaan jualan murah, penguatkuasaan label cakram optik dan penguatkuasaan timbang dan sukat. Upah minimum. Akta Gaji Minimum di Malaysia, Perintah Gaji Minimum 2016 telah diputuskan oleh Perdana Menteri kita yang membolehkan seseorang menerima gaji minimum yang bagi memastikan kebajikan mereka terjamin. Kawalan harga barang bagi tujuan melindungi konsumer daripada peniaga yang tidak bertanggungjawab meletakkan harga yang tinggi bagi mengaut keuntungan tinggi. Maka penguatkuasaan Akta Kawalan Harga dan Anti Percatuan. Pelajar-pelajar sekalian, kita telah sampai ke penghujung rancangan. Sebelum cikgu mengakhiri sedutan video kali ini, mari kita lihat contoh soalan yang telah cikgu sediakan. Soalan. Negara A, keputusan ekonomi diselesaikan sepenuhnya oleh kerajaan. Negara B, keputusan ekonomi diselesaikan bersama-sama di antara isi rumah dan pihak swasta. Soalan pertama, apakah sistem ekonomi negara A dan B? 2 markah. Soalan kedua, bezakan bagaimanakah masalah asas ekonomi diselesaikan bagi kedua-dua negara tersebut? 6 markah. Pelajar-pelajar sekalian, bagi soalan pertama, pelajar-pelajar perlu mengenal pasti apakah sistem ekonomi bagi kedua-dua negara tersebut. Cara untuk menjawab soalan pertama adalah seperti mana anda lihat di kaca TV anda, iaitu
anda perlu nyatakan negara A dan diikuti dengan jawapan anda iaitu sistem ekonomi perancangan pusat. Dan negara B, sistem ekonomi pasaran bebas ataupun dipanggil kapitalis. Ini kerana negara A, keputusan ekonomi diselesaikan sepenuhnya, kata kunci di sini, kerajaan. Manakala negara B, tidak ada perkataan kerajaan tetapi isi rumah dan pihak swasta sahaja. Bagi soalan kedua pula pelajar-pelajar, sekali lagi soalan ini mengkehendaki anda membezakan di antara kedua-dua sistem ekonomi tersebut, di mana anda dibenarkan untuk menjawab dalam bentuk jadual ataupun soalan perbezaan dengan menggunakan perkataan-perkataan seperti manakala, selain itu dan sebagainya. Mari kita lihat contoh jawapannya. Anda boleh melukis ataupun menunjukkan dalam bentuk jadual iaitu bezakan di antara masalah asas ekonomi yang dibincangkan. Memandangkan markah yang diberi adalah 6, pelajar-pelajar boleh melihat ataupun meletakkan 3 ataupun 2 ciri bagi menunjukkan 6 markah tersebut. Iaitu sistem ekonomi negara A dengan menyatakan sistem ekonomi tersebut dan dinyatakan masalah asas ekonomi dibandingkan pula dengan negara B iaitu sistem ekonominya. Maka, apa yang hendak dikeluarkan bagi negara A? Kerajaan yang mengeluarkan barang tersebut bagi tujuan kebajikan masyarakat untuk semua masyarakat berdasarkan keperluan majoriti penduduk. Tetapi negara B iaitu sistem ekonomi kapitalis berdasarkan permintaan. Sekiranya permintaan tinggi, pengeluaran akan ditingkatkan oleh pengeluar. Perbezaan kedua, berapa yang hendak dikeluarkan? Kerajaan yang menentukan berdasarkan sistem perancangan yang ditetapkan. Bagi negara B, perbezaannya berdasarkan mekanisme pasaran. Diselesaikan bersama-sama oleh isi rumah dan pihak swasta. Manakala ciri ataupun masalah asas yang seterusnya bagaimana hendak dikeluarkan, diselesaikan melalui intensi buruh diutamakan oleh kerajaan bagi mengelakkan pengangguran. Manakala negara B, firma akan memilih cara pengeluaran sama ada intensi buruh atau modal yang dapat mencapai objektif iaitu meminimumkan kos, memaksimumkan untung. Dan untuk ciri terakhir adalah sebagai tambahan, pelajar-pelajar boleh memberikan mana-mana 4 tersebut untuk siapa hendak dikeluarkan. Sistem catuan diguna pakai ataupun digunakan oleh kerajaan bagi memastikan kesamarataan. Tetapi untuk negara B pula, untuk masalah siapa hendak dikeluarkan, diselesaikan berdasarkan agihan pendapatan atau kuasa beli. Dikeluarkan untuk mereka yang mampu beli sahaja. Pelajar-pelajar sekalian, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Cikgu sangat berharap segala huraian telah cikgu berikan memberikan penerangan yang lebih mendalam untuk memberi ataupun menerangkan berkaitan dengan masalah asas ekonomi. Sementara kita jumpa pada episod yang akan datang, salam bahagia dan jumpa lagi.